Sintaksis ayat tunggal dan ayat majmuk. Perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat majmuk. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat sahaja. Ayat tunggal tidak menggunakan kata hubung. Bagi ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Ayat-ayat tunggal ini akan dihubungkan dengan kata hubung. Contoh kata hubung dan, atau, lalu, tetapi, yang, bahawa, untuk, kerana, dan sebagainya. Contoh ayat tunggal. Dalam gambar ini ada satu subjek, ayah. Kata kerja, mencuci. Objek, kereta. Ayat yang lengkap, ayah mencuci kereta. Ayat ini merupakan ayat tunggal kerana ayat ini hanya terdiri daripada satu subjek, iaitu ayah, dan satu predikat, iaitu mencuci kereta. Contoh yang seterusnya. Dalam gambar ini ada satu subjek, abang. Kata kerja, membaca. Objek, buku. Ayat yang lengkap, abang membaca buku. Ayat ini merupakan ayat tunggal kerana ayat ini terdiri daripada satu subjek, iaitu abang, dan satu predikat, iaitu membaca buku. Ayat majmuk terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama, ayat majmuk gabungan. Kedua, ayat majmuk pancangan. Ketiga, ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan. Kata hubung gabungan yang sesuai digunakan dalam ayat majmuk gabungan ialah dan, atau, tetapi, serta, lalu, kemudian, sambil, kecuali, maka, dan malahan. Contoh ayat majmuk gabungan. Dalam gambar ini ada dua subjek, ayah, adik. Kata kerja, mencuci. Objek, kereta. Di sini ada dua ayat tunggal. Ayat tunggal 1, ayah sedang mencuci kereta. Ayat tunggal 2, adik sedang mencuci kereta. Sekarang, kita perlu menggunakan kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan dua ayat tunggal ini. Dalam situasi ini, kata hubung yang sesuai ialah dan. Ayah dan adik sedang mencuci kereta. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana ayat ini terdiri daripada dua subjek. Subjek 1 iaitu ayah. Subjek 2 iaitu adik. Dan satu predikat iaitu sedang mencuci kereta. Contoh yang seterusnya. Dalam gambar ini, subjek abang. Abang sedang melakukan dua perkara, membaca buku, mendengar muzik. Di sini ada dua ayat tunggal. Ayat tunggal 1, abang membaca buku. Ayat tunggal 2, abang mendengar muzik. Kata hubung yang sesuai dalam situasi ini ialah sambil. Abang membaca buku sambil mendengar muzik. Ayat ini ialah ayat majmuk kerana ayat ini terdiri daripada satu subjek, iaitu abang, dan dua predikat. Predikat 1, membaca buku. Predikat 2, mendengar muzik. Ayat majmuk pancangan terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama, tentang keterangan. Kata hubung yang sesuai, agar, supaya, apabila, hingga, sehingga, sampai, jika, sekiranya, kalau, walaupun, sungguh pun, kerana, ketika, semasa, manakala, sementara, sebelum, setelah, selama. Contoh ayat, Razali terkejut apabila dipanggil oleh pengetua. Kedua, komplimen. Kata hubung yang sesuai, bahawa, untuk. Contoh ayat, Encik Ramli menyatakan bahawa
anak bongsunya sakit. Ketiga, relatif, kata hubung yang sesuai, yang. Contoh ayat, lelaki yang sedang membaca surat kabar itu ayah saya. Contoh ayat mazmur pancangan keterangan. Dalam gambar ini, Osman ialah subjek. Ayat tunggal 1. Osman tidak dapat menyertai perlawanan bola sepak. Ayat tunggal 2. Kakinya terselil. Dalam situasi ini, kata hubung yang sesuai kerana. Osman tidak dapat menyertai perlawanan bola sepak kerana kakinya terselil. Contoh ayat mazmur pancangan komplimen. Dalam gambar ini, Syafiq ialah subjek. Ayat tunggal 1. Syafiq berjanji. Ayat tunggal 2. Dia akan menelefon Ramla. Dalam situasi ini, kata hubung yang sesuai ialah bahawa. Syafiq berjanji bahawa dia akan menelefon Ramla. Contoh ayat mazmur pancangan relatif. Dalam gambar ini, subjek ialah kereta itu. Ayat tunggal 1, kereta itu berwarna merah. Ayat tunggal 2, kereta itu milik Zakaria. Kata hubung yang sesuai, yang. Kereta yang berwarna merah itu milik Zakaria. Ayat mazmur campuran merupakan ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat mazmur. Contoh ayat mazmur campuran. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, Ali sedang menonton televisyen. Ayat ini merupakan ayat tunggal kerana ayat ini terdiri daripada satu subjek, iaitu Ali, dan satu predikat, iaitu sedang menonton televisyen. Manakala bagi gambar yang kedua, kakaknya Aminah belajar di universiti. Kakaknya Aminah masih menelaah buku pelajarannya. Dua ayat ini boleh digabungkan menjadi satu ayat mazmur. Kata hubung yang sesuai ialah yang. Kakaknya Aminah yang belajar di universiti masih menelaah buku pelajarannya. Kata hubung yang sesuai bagi menggabungkan ayat tunggal dan ayat mazmur ini ialah tetapi. Ali sedang menonton televisyen, tetapi kakaknya Aminah yang belajar di universiti masih menelaah buku pelajarannya. Teknik menjawab soalan PT3. Terdapat dua jenis soalan yang akan diuji dalam soalan PT3. Yang pertama, gabungkan ayat-ayat tunggal supaya menjadi satu ayat mazmur. Kedua, cerakinkan ayat mazmur supaya menjadi dua ayat tunggal. Maksud cerakinkan, asingkan. Sebelum menjawab soalan, arahan harus dibaca dengan teliti. Arahannya, gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi satu ayat mazmur. Soalan 1. Asman mahu bercuti ke Pulau Langkawi. Asman mahu bercuti ke Pulau Tioman. Dalam soalan ini ada satu subjek, iaitu Asman. Dua predikat. Predikat 1, Pulau Langkawi. Predikat 2, Pulau Tioman. Kata hubung yang sesuai atau. Asman mahu bercuti ke Pulau Langkawi atau ke Pulau Tioman. Soalan kedua. Sofia mengelap cermin tingkap. Hana mengelap cermin tingkap. Dalam soalan ini ada dua subjek. Subjek 1 ialah Sofia. Subjek 2 ialah Hana. Satu predikat, iaitu mengelap cermin tingkap. Kata hubung yang sesuai, dan. Sofia dan Hana mengelap cermin tingkap. Soalan ketiga, kami memujuk nenek. Nenek pergi ke hospital. Nenek enggan mendengar pujukan kami. Tiga ayat tunggal ini boleh dijadikan satu ayat mazmur campuran.
Ayat yang pertama ialah ayat tunggal, kerana ayat ini terdiri daripada satu subjek, iaitu kami, dan satu predikat, iaitu memujuk nenek. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga boleh digabungkan menjadi satu ayat majmuk. Kata hubung yang sesuai, agar, tetapi. Kami memujuk nenek agar pergi ke hospital, tetapi nenek enggan mendengar pujukan kami. Jenis soalan yang kedua. Arahannya, cerakinkan ayat majmuk di bawah ini supaya menjadi dua ayat tunggal. Maksud cerakinkan, asingkan. Soalan 1, Amiza tekun berusaha sehingga berjaya menyiapkan kerja rumah bahasa Melayu itu. Dalam ayat ini, kata hubung ialah sehingga. Subjek Amiza. Ayat majmuk ini harus diasingkan menjadi dua ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama, Amiza tekun berusaha. Yang kedua, Amiza berjaya menyiapkan kerja rumah bahasa Melayu itu. Soalan kedua. Buku yang dibeli oleh Anita itu sangat mahal. Dalam ayat ini, kata hubung ialah yang, subjek ialah buku. Perkataan itu harus dijadikan satu frasa dengan perkataan buku. Subjek ialah buku itu. Ayat tunggal yang pertama, buku itu dibeli oleh Anita. Kedua, buku itu sangat mahal. Sekian, terima kasih.